Rampasan lebih RM100 juta di Sabah, skandal hartanah di Johor melibatkan pegawai kerajaan dan skandal hartanah Felda itu adalah antara isu skandal rasuah yang pernah menjadi tajuk berita utama di Malaysia. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu akan merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantutkan ekonomi, meluaskan perbezaan sosial dalam masyarakat sehingga boleh meruntuhkan sesebuah negara seperti yang berlaku di Kazakhstan baru-baru ini. Tidak dinafikan bahawa sifat tamak adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Malahan, perbuatan rasuah ini disebut dalam semua kitab agama penting. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kesan dan impak rasuah dan penyalahgunaan kuasa kepada negara. Teruskan menonton. Tiada negara di dalam dunia yang bebas dari rasuah menurut Transparency International dan Corruption Perception Index (CPI) digunakan sejak tahun 1995 sebagai perbandingan tahap rasuah dalam sektor awam di 180 buah negara. New Zealand di tangga teratas berdasarkan CPI tahun 2020 tidak mempunyai nilai penuh 100, akan tetapi 87 menggambarkan institusi awam negara tersebut adalah paling terbaik dalam memastikan rasuah adalah minima. Namun bagi CPI Malaysia tahun 2020, negara kita berada di tangga 57 dengan skor rendah 51, iaitu turun 2 mata dari tahun 2019 disebabkan pelbagai faktor seperti maklumat terhad untuk diakses, ketiadaan reformasi dalam institusi awam dan pemimpin politik yang tidak serius dalam mengawal rasuah. Walau bagaimanapun, nilai CPI yang diperkenalkan sejak tahun 1995 ini juga tidak boleh dijadikan kayu pengukur kerana ianya pemerhatian yang dibuat kepada sektor awam sahaja dan terdapat banyak rasuah yang berlaku dalam sektor swasta turut memberi kesan besar kepada rakyat secara amnya. Pelbagai jenis rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Secara amnya, terdapat beberapa jenis rasuah yang sering berlaku seperti pejabat awam yang mengambil wang untuk servis yang diberi, ahli politik yang menyalahgunakan wang rakyat atau memberi kontrak kerajaan kepada kaum keluarga serta kroni, dan ahli korporat atau perniagaan yang memberi sogokan wang supaya dipilih menjalankan projek kerajaan. Rasuah boleh berlaku di peringkat pimpinan tertinggi negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan pegawai tertinggi kerajaan sehinggalah peringkat paling bawah. Rasuah bersifat sistematik apabila melibatkan pentadbiran yang lemah dan institusi kerajaan yang tidak dipantau dengan baik. Manakala sistematik pula apabila melibatkan jenayah terancang oleh sektor swasta dengan manipulasi pegawai kerajaan untuk menjana keuntungan. Pelbagai institusi yang biasa terlibat dengan rasuah mempunyai fungsi penting dalam negara seperti badan eksekutif, badan kehakiman dan perundangan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan atau negeri dan organisasi bukan kerajaan. Seperti yang selalu digambarkan, rasuah selalu berlaku di negara-negara miskin dan kurang membangun juga adalah tidak benar kerana ia bukan hanya melibatkan wang ringgit semata-mata, akan tetapi sebarang tindakan salah laku untuk memenuhi kepentingan individu. Negara-negara membangun dan kaya yang mendapat skor yang tinggi dalam CPI juga masih banyak kepincangan yang membolehkan terjadinya rasuah seperti aspek perundangan yang mementingkan kerahsiaan korporat dan perniagaan telah memberi banyak keuntungan kepada pelabur yang kaya sahaja. Rasuah yang berlaku dengan cara ini menggunakan pihak ketiga seperti golongan profesional untuk menguruskan syarikat yang terlibat dengan pengubahan wang haram dan mengaburi mata masyarakat mengenai aset yang dimiliki. Rasuah adalah sesuatu yang kompleks dan sukar dibantras dan proses untuk mengubah negara dan masyarakat yang sebati dengan rasuah memakan masa dan memerlukan pelbagai perubahan dari akar umbi. Malahan untuk kekal menjadi negara yang berintegriti tinggi juga tidak mudah. Rasuah juga berubah mengikut arus teknologi yang semakin canggih dan pihak bertanggungjawab perlu peka dengan perubahan ini. Kesan rasuah kepada negara. Rasuah menghancurkan negara kerana impak dari aktiviti penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang berleluasa dalam kerajaan dan institusi awam akan meruntuhkan struktur perkhidmatan awam yang sepatutnya menolong dan membantu semua golongan rakyat. Ia juga menggugat kestabilan dalam demokrasi dengan membebankan rakyat dengan hasil cukai yang tidak digunakan secara efisien dan sumber hasil negara yang tidak dibahagikan dengan adil kepada rakyat. Bagi peringkat nasional, sektor perdagangan dan perindustrian yang dimonopoli oleh sesetengah golongan mengurangkan persaingan sihat dan menyebabkan harga barang meningkat. Terdapat juga peniaga yang terpaksa mementingkan kos jualan kerana membayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa untuk beroperasi tanpa mengikut peraturan ditetapkan, dan akhirnya pihak pembeli membayar sejumlah wang untuk barangan yang tidak mencapai kualiti terbaik. Bekas Presiden Transparency International Malaysia menyatakan berdasarkan data dari Bank Dunia, Malaysia kehilangan lebih RM60 bilion dari KDNK pada tahun 2018 akibat rasuah dan Malaysia kerugian sehingga 4% dari KDNK setahun sejak tahun 2013.
Nilai RM1 bilion boleh digunakan untuk membina 800 buah hospital dengan kapasiti 100 katil pesakit atau 40 buah sekolah atau lebuh raya 4 lorong sepanjang beberapa kilometer. Jika negara-negara membangun dapat mengawal jenayah rasuah dan undang-undang ketat diguna pakai untuk menghukum perasuah dan penerima rasuah, Bank Dunia menganggarkan KDNK sesebuah negara dapat meningkat sehingga 4 kali ganda bagi tempoh yang panjang. Reformasi membantras rasuah politik. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang berleluasa dalam politik negara dapat dilihat memberi tekanan hebat kepada kehidupan rakyat biasa saban hari. Perkhidmatan dan infrastruktur awam untuk rakyat sepatutnya dapat ditingkatkan dengan hasil kutipan kerajaan yang menilai ratusan bilion ringgit setiap tahun. Penyumbang paling utama gejala rasuah ialah keinginan terhadap kontrak projek-projek kerajaan yang menilai jutaan, malahan berbilion ringgit. Projek mega kerajaan menjadi lubuk kepada kroni dan syarikat tertentu mengaut keuntungan tanpa melalui tender terbuka dan akhirnya hasil yang tidak berkualiti diberikan kepada rakyat. Menurut bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, 30% dari nilai projek kerajaan lesap disebabkan rasuah dan salah guna kuasa. Projek yang tergendala juga akan menggunakan lebih banyak hasil cukai rakyat. Dengan isu semasa yang semakin hangat membabitkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, adakah ada keperluan struktur organisasi terpenting itu patut dibuat reformasi segera? Tambahan lagi, rakyat dilihat semakin tidak yakin dengan integriti beberapa badan kerajaan lain yang seakan-akan berat sebelah menyokong tanpa melakukan siasatan bebas serta pemberi maklumat yang diugut kembali. Masalah rasuah politik di Malaysia juga kerana ketiadaan akta dana politik, iaitu parti politik atau ahli politik tidak diwajibkan mendedahkan sumber dana mereka. Aktiviti sumbangan politik dari syarikat korporat dan keuntungan dari pemilikan perniagaan yang mempunyai kepentingan tertentu dari rencana politik sesebuah parti juga adalah tidak beretika dan patut dihentikan. Kesimpulannya, rasuah sudah wujud dari awal sejarah kewujudan manusia dan hakikatnya manusia mempunyai keinginan untuk memperolehi kelebihan untuk diri dan keluarga terlebih dahulu. Selain itu, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi seperti dilihat hari ini bukanlah fenomena yang khusus kepada Malaysia kerana di seluruh dunia maksud sebenar demokrasi iaitu kuasa rakyat sudah seperti diabaikan wakil politik berkuasa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.